Ini ialah tazkirah saya yang terakhir. Dalam hidup dunia ni, sebenarnya apa yang kita cari? Yang kita cari ialah kebahagiaan. Ada orang kata, ustaz, kalau saya lah ustaz, duit banyak, saya bahagia ustaz. Dia mencari tuan-tuan sampai kaya, tapi dia tak capai kebahagiaan. Ada orang duit banyak, kaya, dia bunuh diri pun dah. Tapi ada satu orang tuan-tuan, dia jemput saya bagi tazkirah di rumah dia. Dia ni kaya sungguh, tak payah sebut nama, seorang Tan Sri. Saya pergi rumah dia tuan-tuan. Orang kaya macam ni yang kita nak. Jangan kata duit banyak dia tak bahagia. Ada orang duit banyak dia bahagia. Ada orang tuan-tuan duit banyak dia tak bahagia, tapi Tan Sri ni seorang yang hebat. Bila sampai rumahnya, dibuka pintu, dia suruh saya bagi tazkirah. Saya pergi tengok tuan-tuan, ruang tamu rumah dia ni seluas masjid ni. Ruang tamu. Yang paling dahsyatnya bila masuk tuan-tuan, ruang tamu tu bawah dia ialah kolam ikan. Ikan bawah ni. Tuan-tuan bayang, saya nak tanyalah, di Bertam ni ada tak rumah tuan-tuan di bawah rumah tu kolam? Ada tak? Kalau ada tu acak. Bukan kolam. Ni kolam ikan. Jadi saya pun dijemput bagi tazkirah. Lepas tazkirah, semayang maghrib sekali. Semayang maghrib di ruang tamu, dia hempak sejadah. Bayang tuan-tuan, kita tak pernah tengok sejadah atas tu, kita berdiri, angkat takbir, ikan lalu. Tuan-tuan bayang, semayang khusyuk tak? Dia tengok ikan. Tak pernah tengok. Allahu Akbar. Habis semayang, doa apa? Ya Allah, saya kata, Tan Sri, rumah Tan Sri ni besar, bawah ni ada kolam renang, ada kolam ikan. Ikan besar-besar lah tu. Berapa beli? Dia kata, saya beli 3 ekor 75,000. Dalam tu Allah, sejuknya, sejuk kira di situ sejuk. Beza dengan masjid ni, panas nak mampus. lah kau suka aku ha? Panas ada dalam sejuk ha, tuan-tuan. Ni sejuk. Bila sejuk, apa yang berlaku? Nak terkencing. Tan Sri tandas tak mana? Dia tahu ustaz jalan terus ya, ujung sekali kona kiri. Tandas. Kita pun masuk bilik ayam. Bilik. Punya jauh. Tak mana bilik ayam Rupanya tuan-tuan, rumah tu ada 40 bilik. Ni tak masuk bawah lagi. Bawah tu ada 2 tingkat. Punya dahsyatnya. Saya sampai-sampai dia cari mana bilik ni. Tak sampai-sampai tu. Jauh. Elok sampai-sampai tengok-tengok ada satu ruang tempat masak. Ada satu bibik. Mana toilet. Rupanya bibik tu bukan orang Melayu. I can't speak Malay. Maksud dia Filipin. Oh sorry, I want to know where is a toilet. Oh, kita cakap orang putih ya. Oh toilet, you go through left, right, belah kiri. Kita pun jalan lah. Jalan sampai-sampai belah kiri toilet. Tuan-tuan, cermin semua. Duk tengok. Sampai-sampai cermin, apa berlaku? Belek dulu cermin kan. Macam mana nak buka pintu ni? Duk cari. Rupanya ada satu button, tekan dia buka. Wush. Rumah dekat Bertam ni ada macam tu. Ni terbuka, masuk. Ya Allah tuan-tuan, pertama kita masuk toilet, apa kita nak cari? Kepala paip. Cari kepala paip tak ada. Ya Allah, nak berak macam mana kepala paip tak ada. Rupa-rupanya duk fikir, pelik ni. Ada satu kepala burung lang. Macam tu. Saya ingat yang ni dah perasan dah. Tapi macam mana nak keluar ayam? Menunjukkan kaya sungguh. Saya pun terfikir, Masjid Shah Alam, dia pakai sensor. Kita pun try lah. Try macam tu. Burung tu aku keluar kat mulut dia. Oh macam tu. Lain kali tak jadi duk main hak tu. Tak pernah jumpa tuan-tuan. Lepas tu kita pun dah apa semua, duduk. Sebelum tu nak cari dulu, nak basuh macam mana? Macam mana nak basuh ni? Rupanya nak basuh tu tas lah, macam kapal terbang, ingat tak? Tak tu, dia akan vroom, dia akan tembak. Oh macam tu lah. Yang tu kalau tembak tu, siapa buat share masalah tu. Jadi tahu dah. Tak. Okey, kita pun okey dah. Boleh berak. Tengok tuan-tuan, di luar tu cermin semua. Bila cermin semua, saya angkat kepala, saya nampak bibik tadi. Allah, bibik ni dah tengok aku apa? Allah tak jadi tuan-tuan. Tarik pakai balik, pergi tolak.
excuse me, you can see me? No, dia kata, you can see me but I'm not. Punya dahsyatnya tuan-tuan, duduk dalam tu nampak orang tu. Tuan-tuan boleh berak tak? Menunjukkan kaya sungguh. Allahu Akbar. Ish, habis-habis apa semua siap keluar. Cerita Tan Sri, rumah Tan Sri ni berapa ni? Dia kata 158 juta 1 ekar rumah dia. Tan Sri, di luar saya masuk ada 14 biji kereta, semua hebat-hebat. Tan Sri macam mana cara cari duit? Dia kata, saya buat ustaz, duit ini tak ada satu pun duit yang haram, semuanya halal ustaz. Saya buat rumah ni ustaz bila saya dengar tafsir Al-Quran yang dibaca oleh Dr. Zahazan. Satu ayat dia kata, al-jannah tahtal anhar, syurga di bawahnya ni sungai. Bila sungai saya nak gambar, saya takut saya tak masuk syurga ustaz. Jadi saya buatlah umpama syurga. Rumah saya ni di bawah ni macam sungai, ada ikan ni, punya dahsyatnya. Saya kata, ya Allah Tan Sri, semua tu Camry semua ni, Camry tak apa, Ferrari apa semua ni. Ish. Dia kata, ustaz, kereta saya ini saya dah atok dah, setiap kereta ni ada hari untuk pergi ke masjid. Tuan-tuan, bila dia kata macam tu, ya Allah, kereta ni setiap hari ada untuk pergi masjid. Kita ada kereta haram masjid minta buat mai. Tu pun berlagak bukan main kan. Allahu Akbar. Ada orang tak ada kereta tuan-tuan, dia main masjid dengan apa? Naik motor. Ada orang tuan-tuan, dia tak ada motor, dia main masjid. Itu orang yang hebat, dia jalan kaki. Ada orang tuan-tuan, dia ni nak jalan kaki pun tak ada dah, tapi dia main masjid dah, kaki kena potong. Kecil mana? Main juga. Ada orang tuan-tuan, dia main masjid dah. Sebab apa? Dia duduk sebelah masjid, kubur, mati ya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, orang kaya dia bahagia. Kerana apa tuan-tuan? Saya nak kata, apa itu bahagia? Ada orang dia kata, ustaz, kalau saya ustaz, saya ada anak ustaz, saya bahagia. Ingat tuan-tuan, ada orang dia tak ada anak sampai ke mati, tapi dia bahagia. Apa bahagia? Ada orang kata, ustaz, saya kalau dapat isteri saya kahwin, bahagia saya. Ada orang dia tak kahwin sampai mati, namanya Abdullah bin Amru Al-As. Amru Al-As yang membuka akan Mesir. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, saya pernah duduk tuan-tuan sebulan talaqi untuk baca apa nama satu kitab Ashbah wan Nadhair. Sampai di sana dia kata, ustaz, alhamdulillah ustaz mai bulan Ramadan ni. Ni ustaz, saya nak bawa ustaz Masjid Amru Al-As. Saya pun piah. Ustaz, dia kata, ni malam terakhir, 10 malam terakhir, seluruh orang daripada Mesir ni akan berkumpul di masjid ni, Masjid Amru Al-As. Anaknya Abdullah Amru Al-As tak kahwin sampai mati, tapi dia bahagia. Saya kata, mai semua ke? Ya, mai 10 malam terakhir mereka akan sembahyang di Masjid Amru Al-As. Kerana apa? Saya tanya. Pasal Jibril turun. Saya pun terkejut. Jibril turun? Betul ke? Tak, imam tu nama Jibril. Abdullah bin Amr al-As tak kahwin sampai mati. Orang tanya, kenapa wahai Abdullah tak kahwin? Dia kata, aku takut aku kahwin, aku lupa akan hadis Nabi, akan agama Allah. Dia bahagia. Sebenarnya apa bahagia? Ada orang kata, ustaz, kalaulah saya dapat seorang isteri cantik, bahagia. Ada orang dapat isteri cantik bercerai. Betul tak? Ada seorang pemuda jumpa saya, ustaz, saya nak cari isteri cantik dan solehah. 7 tahun cari, dah dapat ustaz. Saya kata, dapat macam mana? Cantik solehah. Ha, dapat macam mana? Cantik ustaz, lepas tu dia solehah. Solehah apa? Solehah binti Din. Solehah binti Din tak jadi. Apa bahagia? Ada orang tuan-tuan, dia tak kahwin sampai mati. Ada orang tuan-tuan, isteri dia tak cantik tapi bahagia. Ada orang kata, ustaz, kalau saya dapat anak ustaz, saya bahagia. Ada orang dia tak ada anak sampai mati. Ada orang ada anak tuan-tuan sampai 10 orang. Ada seorang kawan saya cikgu, dia cikgu ya, gaji 2,000 lebih. Anak dia 10 orang, naik kereta kancil. Kira dia berhenti dekat restoran tu, keluar anak dia seorang, orang tak tengok. Keluar seorang lagi, orang buat tak tahu. Keluar ketiga, tak apa lagi. Keluar keempat, semua pakat kalih. Kelima, 5 dia berkata. 6, 7, 10. Lepas tu dia tanya, cikgu, anak cikgu 10 orang, macam mana boleh boh dalam kancil ni? Dia kata, saya boh. Loh, ramainya, susah senang. Dia kata, cikgu. Dia kata, ustaz, saya ni anak 10 orang, campur dengan saya 12 orang, saya dah kancil ya. Tapi hidup saya bahagia ustaz. Saya tak ada hutang, tak ada kad kredit. Sebenarnya apa bahagia? Nanti nak cerita ni. Ada orang kata, ustaz,
Kalaulah saya ustaz, ada mak, ada ayah, saya bahagia. Ada orang tuan-tuan, lahir-lahir mak ayah tak ada, tapi dia bahagia. Ada orang dia kata, ustaz, kalaulah ustaz, saya dapat pangkat bagus, bahagia. Ada orang dia pionnya, tapi dia bahagia. Apakah bahagia? Bahagia dalam Islam kata, apabila kamu reda apa Tuhan bagi, itu bahagia. Reda. Bini tak ada, ya Allah, aku walaupun tak kahwin, ya Allah, aku reda, ya Allah, ini pemberian padaku. Ada orang perempuan tak kahwin sampai mati, tapi dia reda, itu satu kebahagiaan. Ada orang tuan-tuan rumah sewa ya, gaji tak banyak, tapi dia reda, itulah pemberian Allah pada dia, dia akan bahagia. Ada orang tak ada anak tuan-tuan, tapi dia reda, dia bahagia. Ada orang ada anak perempuan semua, tapi dia reda, itu bahagia. Sebab itu kebahagiaan ni, bila kita reda apa Tuhan bagi, itu bahagia. Dan alhamdulillah, orang Islam dalam Ramadan ni Allah bagikan dua kebahagiaan, farhatani. Ni kita ni akan dapat ni, farhatani, dua kebahagiaan. Pertama, bahagia ketika mana iftar, ketika buka puasa. Kita lapar ni tuan-tuan, lapar tengah ni. Bila buka puasa, semua sedap, betul tak? Itu satu kebahagiaan. Ayak sejuk sedap, ayak panas sedap, ayak soya sedap, ayak apa nama tu, asam buih sedap, ayak oreng sedap, ayak semua sedap. Sebab apa? Allah bagi kebahagiaan ketika berbuka. Letak-letak tu ayak sejuk. Nak cerita tak erti ya? Sedap, itu bahagianya. Tuan-tuan, yang kedua apa? Ketika liqa rabbih, bertemu dengan Tuhan kamu, kita akan bahagia. Kita akan bertemu dengan Allah, satu kebahagiaan yang tak pernah kita dapat semasa hidup dunia. Sebab tu tuan-tuan, bahagia kita ni ketika Ramadan ni, saya nak bagi tahu. Tadi saya bagi tahu, kamu redha apa Tuhan bagi. Tapi kebahagiaan dalam Ramadan ni kena rebut sungguh. Saya last malam ni, hari ni, bang, carilah satu kebahagiaan bila hari raya nanti. Kalau boleh, pergilah ziarah orang-orang yang terdekat, yang lebih tua daripada kita. Ni raya ni. Tapi banyakkan kita pergi ziarah kubur. Tuan-tuan, hari itu ialah hari yang paling bahagia bagi kita, hari raya. Hari raya bukan hari sedih, hari gembira. Bila gembira tuan-tuan, Nabi SAW tengok dalam hadis, kalau dia hari raya puasa, dia akan main jalan ni, dia akan balik jalan ni, dia akan jumpa ramai orang untuk minta maaf. Hari itu hari paling bahagia tuan-tuan. Jadi kita macam mana? Kalau boleh tuan-tuan nak ziarah kubur, ziarah sekarang. Hari itu cari orang yang lebih tua daripada kita. Siapa? Mak ayah kita. Kalau boleh jumpa mak ayah kita dulu. Jumpa mak ayah kita. Tuan-tuan, mak ayah kita cukup bahagia bila anak dia balik. Jumpa, cium tangan dia, kalau boleh cium pipi dia, cot 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 cot. Kemudian sebut, mak, maafkan saya mak. Bila mak kata aku maafkan kau, itulah hari yang paling bahagia bagi seorang anak. Cari tuan-tuan mak ayah. Kalau tak ada mak ayah, cari mak mentua, pak mentua. Mak mentua, pak mentua, pergi jumpa tuan-tuan, cium tangannya. Sebab saya ada mak ayah. Mak ni tuan-tuan, doa mustajab. Saya cerita tuan-tuan, saya pernah duduk universiti tuan-tuan, telefon mak, mak, cik nak periksa mak, oi, esok kertas susah, mak tolong doa boleh tak? Doa mak mustajab. Dia tulis doa dalam telefon, ya Allah bagilah dek-dek. Tuan-tuan tahu tak dek-dek? Dek-dek ni siam tu maksud dia budak-budak. Mak saya doa, ya Allah bagilah dek-dek, ya Allah boleh jawab. Dia panjang belakang, sebab apa? Mat Arif Lin Sukun. Bagilah dek-dek boleh jawab. Lepas tu dia letak, saya pun tak dan nak kata apa. Pi esok tuan-tuan, masuk bilik peperiksaan, duduk, dia pun letak kertas, semua boleh jawab. Haram tak betul pun. Rupanya dia doa boleh jawab ya. Sepatutnya boleh jawab dan betul, baru betul. Silap doa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni hari raya nak cari kebahagiaan, jumpa mak ayah, cium tangan dia, cium pipi dia, mak maafkan saya. Bila mak maaf, satu kebahagiaan tuan-tuan. Kalau ada mak mentua, balik tuan-tuan. Saya ada mak mentua, ada pak mentua. Ingat masa saya menikah ni, pegang tangan ni, pak mentua saya cium tangan. Bila cium, saya cium pipi dia, cot 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 cot. Dia kena cium tu, dia teriak. Orang tua teriak huduh tuan-tuan. Saya kata, pak, pasal apa duk teriak? Dia kata, apa? Aku ada 13 orang anak, seorang pun tak pernah cium pipiku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Tu strategi bro. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, Ramadan habis, raya ni satu kebahagiaan. Jumpa mak ayah, terutama mak mentua kita. Kalau ada mak mentua, cium tangan dia tuan-tuan, cium pipi dia, mak maafkan saya mak.
mak mentua maafkan kita. Alhamdulillah. Saya cerita tuan-tuan, 3 tahun dulu Masjid Padang Serai, saya baca khutbah. Tuan-tuan ingat tak, hari raya jatuh hari Jumaat, saya baca khutbah Jumaat. Bila baca khutbah Jumaat, saya buat nada sayu. Saya memanglah mula ayat lantang kan, bila nak tarik orang untuk menangis, kita buat nada sayu. Kita psikologi, kita buat nada sayu, cerita sikit tentang Nabi, teriak habis. Orang lelaki ni tengok susah nak teriak, macam tuan-tuan lah, bila teriak dia buat tengok ke atas. Dia buat macam tu. Sebab apa? Dia kontrol ayat mata jangan jatuh. Hingwih masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Hingwih mana boleh kontrol kan? Dia kontrol. Saya tengok, nampak semua teriak. Bila habis teriak, saya kata, tuan-tuan, hari ni hari raya, Tuhan ampun dosa hamba-Nya. Allah ampun dosa kita kosong-kosong, tetapi kita dengan makhluk kena minta maaf. Terutama ibu dan ayah, adik-beradik, sudahlah, jangan duk bergaduh, kata hari ni hari raya. Lepas tu saya buat khutbah kedua, buat nada sayu, cerita Nabi, teriak semua. Bila teriak, biasalah habis sembahyang Jumaat, orang main salam hari raya. Tiba-tiba saya tengok di belakang ada seorang pakai baju Melayu, badan sadu. Dia tengok saya atas bawah dengan muka tak senyum tu, macam jebon. Saya jebon tu biasa muka. Saya duk tengok, dia ni macam nak main tumbuk aku. Saya pun genggam tangan, sedia untuk ditumbuk. Sebelum dia tumbuk, saya tumbuk dia dulu lah. Tiba-tiba habis semua, dia main meluru kat saya. Dia pegang tangan ni, dia cium tangan saya, dia peluk, dia teriak atas bau saya. Dia teriak. Saya kata, abang, awak teriak macam ni Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Saya kata, menyentuh macam mana? Ustaz, saya dah tak balik rumah mak dan ayah saya selama 16 tahun. Bukan jauh bang, Padang Serai bang, cerita tak bohong bang. 16 tahun tak balik. Pasal apa? Kami bergaduh masalah faraid, harta. Simple ya, saya psikologi. Saya bisik kat telinga dia, abang, harta boleh cari bang, mak ayah tak ada ganti. Dia lagi teriak, dia angkat-angkat, hingwi penuh tebu aku. Kita pun tak kata apa, dia pun duduk tu. Saya kata, abang balik bang, mak ayah tak ada ganti, harta boleh cari bang, saya nak balik Ustaz. Saya kata, Allah. Petang tu tuan-tuan, dia balik. Seminggu lepas tu dia telefon, mak ayah dia lunas ya. Ni cerita bukan rekaan, cerita betul. Dia balik tuan-tuan, dia parking. Rupanya 16 tahun tak balik. Mak ni duk tunggu lama dah. Siapa tak sayang anak, jangan bohong. Duk tunggu ya, bila takkan mak nak pergi rumah anak, betul tak? Mak ni, ayah ni ada ego juga. Jadi duk tunggu, hang anak takkanlah aku nak pergi jumpa hang mai. Rupanya tunggu anak balik. Dia kata, saya duduk dalam kereta. Mak saya tengok sampai depan laman. Mak saya buka pintu, lari ni, bukan nak halau saya, pergi buka pintu saya, tarik tangan saya, peluk, lalu bisik kat telinga saya, pasal apa hang tak balik? Dia kata, aku dah maaf hang 16 tahun dah. Dia kata, Ustaz, saya menangis Ustaz. Rupa-rupanya saya tak balik 16 tahun. Ayah saya lumpuh. Ayah saya tengok saya balik, dia pegang tungkat gagah jalan sampai kat pintu, tak boleh gerak dah. Saya meluru kat ayah, saya pegang tungkat, saya tak tepi, saya peluk ayah. Saya kata, wahai anakku, aku maaf hang lah 16 tahun. Pasal apa tak balik? Tiba-tiba mak saya mai daripada belakang ni, peluk kami 3 orang. Serentak mereka sebut, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Dia kata, Ustaz, hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat seorang isteri. Hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat anak. Hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat gaji. Tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Ustaz, itulah satu kebahagiaan. Bang, raya ni bang, siapa ada mak ayah, balik dulu jumpa mak ayah, cium tangan dia. Bang, minta maaf bang, ini satu kebahagiaan bagi mak dan ayah. Kalau tak ada mak ayah, cari orang yang alim dalam taman kita ni. Siapa paling alim? Pergi jumpa dulu. Sebab kita boleh baca Quran, kita boleh faham agama, bukan kerana kita, tapi kerana orang alim ni. Pergi minta restu bang. Dan jangan lupa tuan-tuan, bahagianya bagi kita itu, tapi bahagia bagi budak-budak ni apa dia tuan-tuan? Apabila pergi raya, jangan lupa bagi duit. No adik no? Adik, saya nak tanya betul-betul adik, pernah tak adik duduk mana taman ni Duduk mana? Penaga. Ada tak duduk di penaga hampir raya, hampir rumah tu orang tu tak bagi duit? Hang ingat tak? Ingat tak? Ada tak rumah tu pi, Assalamualaikum, nak balik dah, dia buat tak tahu ya.
Ingat tak? Ha, tengok dia ingat, tengok. Nama apa? Nama apa? Ha, tak? Tengok, dia ingat tu. Bang, bagilah bang sikit pun tak apa. Budak akan ingat sampai mati. Saya ni umur 49 ni. Ada satu rumah tuan-tuan, cikgu. Saya pergi raya budak-budak. Assalamualaikum. Dia tengok-tengok. Ha, mai apa? Mai nak raya. Ha, masuk. Dia cakap macam tu, kita pun masuk lah. Makan, raya makan. Memang dia ni cengih. Kita pun makan lah. Kenyang dah, pi merata dah. Mai raya nak makan lah. Kita pun makan lah. Habis makan, habis dah. Nak raya pula. Nak raya apa? Makan tak habis tu. Minum ayam. Kita pun minum juga lah. Takut. Habis minum. Nak balik, nak raya dengan cikgu. Ha, dah habis balik dah. Dah nak balik dah. Dah nak balik. Dah duit raya tak ada. Duit apa duit dah tak? Makan sudah. Balik. Saya ingat tuan-tuan. Ingat sampai lah ni. Bila saya bawa kereta tuan-tuan lalu rumah cikgu tu, saya abang kat anak saya, cikgu ni, aku pergi rumah dia tak bagi duit. Anak saya kata, ayah 18 kali dah ayah dah sebut. Oh, ingat tuan-tuan. Adik ingat tak? Hang duk mana? Saya lugak, hang pernah tak pergi rumah raya orang tu tak bagi duit? Tak ingat? Hang terus sungguh hang tu. Hang ingat tak? Ada tak pergi rumah orang tak bagi duit? Ada? Ingat no? Siapa dia? Pak Ali. Sebab tu tuan-tuan, ingat, bahagia kita bila kita ada mak ayah. Tapi anak paling bahagia bila pergi rumah orang bagi duit. Bang, bagilah bang, sikit pun tak apa. Seronok anak-anak kita. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya nak berhenti 5.5 aja. Kan? Bahagia bagi tuan-tuan ialah alam akhirat nanti. Kalau yang paling bahagia ialah apabila kita semua bertemu dalam syurga Allah, itu paling bahagia. Betul tak? Kalaulah saya masuk syurga, saya nak tarik tuan-tuan semua masuk syurga. Tuan-tuan nak tak? Yang dalam masjid ni lah, yang duduk di luar tu tak ada harapan. Sebab mereka keluar duduk di luar pada muka mereka. Tapi kalau tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi. Saya dosa banyak bang. Haraplah tuan-tuan lah boleh tarik saya. Kalau tuan-tuan masuk, jangan lupa saya ya. Kita sama-sama masuk syurga. Itulah hari yang paling bahagia. InsyaAllah saya berlima hari dah. Kalau ada silap, salah, kalau jerkah tuan-tuan tersentuh hati, saya mohon maaf. Saya manusia biasa. Kalaulah tuan-tuan nak tolong saya, kan, saya ada Mahat Tafiz. Mana pelajar saya? Tu pelajar ni dia bawa buku satu lot RM50. Tuan-tuan bagi sana, dia bakoyak bagilah. Dia ada akad sikit, depa akan angkat, depa akan tunggulah. Jadi saya nak bergerak pergi Matin, diperoleh untuk ada program malam ni. Saya mohon maaf banyak-banyak jika apa yang saya sampai ni ada baik. Sebab ni kalau tuan-tuan tengok rintitan tu, sebenarnya ada kebaikan. Ada kajian yang dibuat, bukan semata-mata ceramah. Tu pelajar-pelajar ni akan tunggu di belakang tu. Jadi tuan-tuan bayar RM50. Kalau tak cukup RM50, bagi kat budak-budak ni, depa akan simpan untuk nak buat surau. Tuan-tuan pergi tengok. Ada surau yang sedang naik tapak dah. Untuk kita bina untuk nak masuk tahun depan orang tua-tua. Orang tua-tua boleh main mengaji di pondok saya lah. Bukan pondok biasa, pondok ni dengan ada aircon, dengan ada tempat masak dan sebagainya. Boleh main duduk. Kalau perempuan, kita duduk belah sini, belah kiri. Memang satu rumah 4 orang perempuan. Yang tu perempuan yang tak kahwin lagi. Yang lelaki tak kahwin ujung sana. Jadi yang tengah ni kelamin, yang kahwin. Jadi bila tak kahwin, kita bertemu lah. Dia kahwin di tengah. Senang cerita tuan-tuan. Senang cerita tuan-tuan. Jadi tahun depan insya-Allah kita nak buka tu. Tapi nak buka tu kita tak ada duit tuan-tuan. Tapi alhamdulillah saya bagi tahu kemarin orang yang banyak membantu saya orang Bertam. Orang Bertam ni. Alhamdulillah di antaranya membina satu kolam renang di Mahat Tafiz saya. Orang Bertam. Terima kasih banyak-banyak, tak payah sebut nama, dia orang yang berada lah. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu kan, tak ada duit, sikit RM1 bagi kat pelajar-pelajar ni. Atau kalau ada RM50, tuan-tuan nak kongsi boleh, satu lot RM50. Adik duduk situ ni. Wan duduk tu koyak je, Ahmad duduk tu. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf. Ingat betul-betul 2 rangkap pantun saya pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak semua di belakang, bye-bye. Tuan-tuan semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.